Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara semua? Hari ini saya ditemani oleh cucu saya di belakang tu. Saudara Kamal Amirul Al-Fayad. Mudah-mudahan tengoklah dekat kamera tu Fayad. Kawan-kawan nak tengok. Semoga Al-Fayad ni nama orang kaya di negeri Arab. Okey Fayad? Okey, aku nak live. Terima kasih saudara. Apa khabar saudara Izam Osman? Saudara Hafiz? Saudara Mustafa Ilyas, Dr. Slampit, Saudara Hashim Osman, Saudara Izam Osman, Saudara Herman, Waalaikumsalam, Saudara Syukur Jamil, Saudara Muhammad Naim. Apa khabar saudara semua? Moga sihat ya. Saudara Abu Nems. Saya sentiasa mendoakan agar semua teman-teman termasuk Rozi, Siti Zubaidah sentiasa dalam lindungan Allah SWT dan hidup berbahagia bersama keluarga. Santunilah, rawatlah cinta kasih saudara bersama family. Baik saudara, saya terlalu hari ini kena bagi cepat. Banyak orang bising, dia kata lama saya sangat menyantuni teman-teman. Jadi teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya akan santuni usai pencerahan malam ini. Saudara Amin Jack, Saudara Abu Samaha, Saudara Hashim Atan. Saudara, hari ini seperti biasa saudara, hari ini adalah hari Ahad 17 Oktober 2021 yang merupakan hari yang ke-587. Negara kita ini masih lagi belum mampu untuk menghindarkan jaringan virus corona. Walaupun hari ini ada penurunan sedikit, alhamdulillah. Semalam 7,509, hari ini 6,145. Saudara Roslan, Saudara Muhammad Fazli, Fucuy, Sally Sally ada kiriman, insya-Allah saya nak baca sekali lagi Sally kemudian dan jumlah keseluruhan yang terkumpul ini serangan virus corona ini terhadap warga kita adalah 2,390,687 warga kita yang telah pun dijangkiti oleh virus corona dan mengundang kematian sejumlah 27,858. Setakat semalam 88 orang lagi telah pun tewas. Kemudian dari hari-harian saudara yang saya dapat hari ini, cari sana cari sini dapat jugalah saudara yang disahkan jangkitan di negeri di Perlis 1, Kedah 370, Pulau Pinang 438, Perak 461, Selangor masih lagi ribuan saudara iaitu 1,036. Tapi wilayah ada kurang banyak sangat, tinggal 182 saja. Di Putrajaya 22, Negeri Sembilan 214, di Melaka 206. Di Johor alhamdulillah susut banyak tu, dah 732, di Pahang 305, di Terengganu 319. Di Kelantan juga alhamdulillah tidaklah ribuan lagi iaitu tinggal 572. Berusahalah warga Kelantan agar kita dapat mengurangkan jangkitannya khususnya di Kelantan Di Sabah juga alhamdulillah sudah 504. Di Labuan tak adalah sifar tapi 3 jangkitan saja. Begitu juga di Sarawak 730. Itulah laporan harian yang saya dapat berhubung dengan virus corona di seluruh negara. Dan untuk setakat hari ini saudara 17 Oktober, jumlah terkumpul untuk bulan ini adalah 144,821 orang yang dijangkiti. Untuk hari ini saudara 144,482. Saudara, itu jangkitan yang setakat ini yang saya dapat berikan kepada saudara apa yang berlaku di seluruh negara. Baik saudara, kita masuk tazkirah singkat. Tazkirah tak semestinya hadis dan sebagainya, tapi kata-kata nasihat, tazkirah. Saudara, dalam sehari ini kita selalunya dalam sehari kita makan paling banyak pun 3 kali saja. Walaupun mungkin kita memiliki banyak rumah, tapi untuk tidur di malam hari kita hanya memerlukan ruang tempat sekadar 2,5 meter saja saiz badan kita. Jadi bersyukurlah apa yang kita dapat makan, cukup wang sedikit, tempat tidur, dapat tidur lena pun cukuplah. Jadi kerana kita harus menjalani sisa hidup ini dengan bahagia serta gembira saudara. Meskipun setiap keluarga itu mempunyai problem ataupun masalah rumah tangga masing-masing, tapi tidak seharusnya kita hanyut dalam permasalahan. Negara dicengah oleh masalah ekonomi merudum. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita berantakan untuk keluarga kita. Jadi tidak seharusnya juga kita berebut-rebut dengan nama, kedudukan,
ataupun cari pangkat dan sebagainya, ataupun memikirkan soal masa depan, itu semua adalah ketentuan ilahi. Cukuplah sekadar diri kita, dan janganlah kita nak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, saudara. Kerana Allah SWT menetapkan rezeki kita sebanyak itu, itulah. Percayalah pada qada dan qadar Allah. Jadi apa yang tak mampu kita ubah, tak perlulah kita nak ubah. Tak perlu nak kita cemaskan, saudara. Kerana perasaan cemas itu akan mempengaruhi kesihatan kita. Jadi bila izinkanlah hari itu berlalu sehari demi sehari dalam kehidupan kita. Tapi saudara kena ingat, sehari hari itu berlalu, maka berkuranglah sehari bagi kita. Kerana semakin dekatlah kita dengan waktu untuk kita meninggalkan dunia yang fana ini. Jadi tidak perlu sangat saudara nak rusingkan. Apa yang kita ada, yakinlah kita masih punya Allah SWT yang sentiasa menyayangi kita. Asalkan kita jangan lupa padanya, sentiasa beristighfar, dan saudara gembirakanlah hati saudara bersama dengan keluarga. Itulah yang terbaiknya. Ini yang selipan ini kiriman teman-teman yang menyatakan kepada saya, memberilah peringatan pada sahabat-sahabat yang berkesempatan bersama dengan kita, saudara. Baik, usai tazkirah yang singkat begitu, sekadar memberi peringatan kepada saudara, saya baca pula apa pula mutiara kata kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Kata Cikgu Hibil, hidup ini penuh dengan pilihan. Apa pun yang membuat anda sedih, tinggalkan. Apa saja yang membuat anda sedih, tinggalkan. Apa pula yang membuat anda senyum, pertahankan. Itu memberi kegembiraan pada anda, pertahankan kegembiraan yang kita ada. Dan secara alamiahnya manusia ini sentiasa digoda oleh syaitan. Namun sebaliknya, seorang pemalas pula ia yang menggoda syaitan. Itu celipan daripada sahabat saya, Cikgu Ibil. Terima kasih Bil, moga manjung sihat walafiat. Saudara, usai mutiara kata, seperti biasa e-commerce. Jadi kalau teman-teman yang ada produk, sila hubungi Al-Azhar 0113304141 untuk mewawarkan produk saudara. Kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa baku dia haruman wangian, itu baku, serta rendang tuk dan bahulu berdal hasil produk ibunya. Begitu juga saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 0177114300. Berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa pula dendeng manis Siti Farehah. Saudara, begitu juga saudara yang tinggal di sekitar Lembah Kelang ini, bolehlah berhubung dengan Syauqi 0123375703 untuk memesan buah-buahan segar, harga murah daripada harga pasaran biasa, di pasar ke supermarket ke. Buah-buahan ini adalah buah-buahan yang diimport dari luar negara. Kiwi ke, anggur, cherry dan sebagainya, saudara. Dan akhirnya adalah produk sahabat kita, saudara Muhammad Nizar, iaitu sambal kering dari Dapur Siti. Sambal ini memang sedap, saudara. Bila makan, saya tu hari goreng telur, makan nasi dengan sambal dia, sedap, saudara. Sur hingga menjilat jari. Boleh berhubung dengan saudara Nizar di 0194824504. 0194824504. Ini mampu dimiliki, mampu dibeli, mampu dipesan. Sila hubungi saudara Nizar, saudara, ya. Okey, itulah setakat ini yang saya dapat mewawarkan produk e-commerce. InsyaAllah dari masa-masa ke datang, saya akan berusaha untuk memberi penerangan dan pencerahan perniagaan teman-teman kita. Bersamalah kita bantu-membantu agar produk teman-teman kita ini berjaya, saudara. Baik, saudara, seperti biasa, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Besok hari bekerja, pejabat dibuka. Bagi mereka yang berurusan, saya ucapkan selamat berurusan dengan kumpulan wang simpanan pekerja. Kalau janji mereka besok boleh dapat tunai, ambillah setakat yang ada diberikan, saudara. Bersyukurlah apa yang ada. Nak buat macam mana, saudara? Masih belum ada lagi pengumuman resmi daripada pimpinan negara. Tuntutan kita nak 10,000 secara tuntas. Tapi nampak gayanya hari demi hari, bulan demi bulan, kita masih lagi ternanti dan ternanti. Sebab tu saya kata kadang-kadang ni dengar boleh, percaya tak adalah nampak gayanya, sebab katanya boleh.
Saudara Yusyari, Assalamualaikum. Ini hujan kat Selayang ni, kata Ju Hasri. Oh, hujan ya. Hari ini walaupun hujan, walaupun cuaca mendung saudara, tapi badan melekit, panas. Saya pun kadang-kadang tak terasa macam badan lemah lah saudara. Tapi jangan risau, saya akan terus memberi pencerahan asalkan saudara share and like. Itu yang saya perlukan saudara, dan subscribe. Lain tak ada saya minta daripada anda. Subscribe, share and like. Walaupun saya letih, saya akan cuba berusaha untuk memberi pencerahan apa saja yang saya tahu saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini lain tak adalah saudara, lagi-lagi UMNO yang salah. Apa yang saya maksudkan? Kita santun dulu pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, tepi tasik Julai melentur. Julai ini adalah ranting yang di hujung sekali. Itu bahasa Melayu ni tinggi nilai saudara. Julai itu dia ujung sekali. Tepi tasik Julai melentur. Monyet kurus berpaut padanya. Pemimpin asyik bermain catur. Rakyat terus jadi bidaknya. Jadi Pak Nazir mengatakan bahawa bila pemimpin menganggap bahawa politik ini bagaikan catur, maka mereka menjadikan rakyat itu bagaikan bidak-bidak di papan catur. Ini yang saya katakan, bahawa sepatutnya mereka tidak menjadikan begitu. Kata Pak Nazir lagi, baru kelih si pohon melati. Kelih itu kelihatan. Orang utara selalu cakap kelih. Baru kelih si pohon melati, bunga kertas merimbun indah. Wakil dipilih Anugerah Parti. Menang lantas berpaling tadah. Jadi dia pun tak setuju dengan perangai lompat katak sana, melompat sana, berpaling tadah dengan parti. Itu jadi Pak Nazir, walaupun kita tak kisahlah dari parti mana pun. Kerana bila anda bertanding dalam pilihan raya, anda mewakili parti. Jadi kenapa bila dipilih? Kerana anda mewakili parti, itu anugerah parti politik yang anda wakili. Jadi bila menang, paling tadah. Itu Pak Nazir tak senang. Jadi bagaimanapun ada juga sahabat saya, saudara Nordin Malik. Ini orang garang, ripuh yuk. Garang. Kata saudara Nordin, budak-budak bermain gasing, bermain di bawah pohon ara. Bawa masuk pekerja asing, jalan pintas, rugikan negara. Ini beliau menyantuni sebab semalam saya bercakap sebab ada orang melahirkan persoalan. Apakah sektor peladangan memerlukan pekerja asing? Jadi beliau menjawab. Kemudian kata saudara Nordin lagi, apalah guna menanam lada kalau dimakan pedas berbisa. Apakan daya pemimpin yang ada, bodoh sombong, rosak binasa. Jadi kalau pemimpin bersikap begitu, akhirnya negara kita binasa, rakyat kehidupannya tak terurus dengan baik. Terima kasih saudara Nordin Malik, terima kasih saudara Pak Nazir. Saudara, dalam waktu yang sama saya meneruskan lagi pencerahan tentang Gedung Ilmu kita. Ini buku yang berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu. Saya berhasrat untuk menyatakan setiap hari supaya ini jadikan bahasa kita bila kita bercakap tentang pemimpin. Inilah urutan ataupun kenyataan warga kita yang terdahulu yang beranggapan bahawa pemimpin itu, buku ini adalah terbitan luar bahasa saudara, yang dikirim pada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar. Dia sebagaimana yang amat berhormat Perdana Menteri mengharapkan wujudnya negara ini terdiri dengan slogan keluarga Malaysia. Jadi setiap pemimpin seharusnya bersikap mereka haruslah menjadi suluh dalam gelita, menjadi penawar, penolak bisa, menjadi penangan dalam duka, menjadi penyejuk dalam derita, menjadi penyabar dalam murka. Jadi kalau kita kalau rakyat marah, sepatutnya pemimpin yang menyejuk hati kita. Kalau ada benda-benda yang menjadi penawar untuk menolak bisa. Pemimpin juga amatlah wajar bersikap. Ini sikap pemimpin sepatutnya ya saudara. Tiada beras antah dikisik. Mana dikisik antah tu dicari sikit-sikit kalau boleh jadikan beras. Itu caranya pimpinan sepatutnya. Pemimpin wajar bersikap tiada beras antah dikisik, tiada emas bongkah diasah. Tiada rotan akar dicarikan, tiada kayu jenjang ditarah, tiada hujan, tiada air hujan di tanah. Itu pemimpin. Dia harus berusaha untuk menyelesaikan kemaslahan rakyatnya. Kerana rakyat amat mengharapkan hadirnya pemimpin. Kita mahu setiap rakyat mengharapkan hadirnya pemimpin yang bersikap mereka menjadi benteng di dusun dan di kampung, menjadi pagar, teluk dan tanjung, karam di laut,
pemimpinlah yang menjadi perampungnya. Panas di darat, mereka jadi penaung. Basah di hilir, jadi penudung. Patah di hulu, merekalah yang jadi penyambungnya. Itulah bidalan orang tua kita dulu tentang pemimpin. Kita sambung lagi malam esok. Saudara, ini buku ni sedap. Dia punya ungkapannya. Parti manakah upah Jcom Palatau ni? Saya tak tahulah. Memang sekarang ni, saudara, memang banyak sejak akhir-akhir ini Jcom menyerang pay saya. Saya pun tak tahu kenapa mereka serang. Katalah apa pun. Macam-macam lah. Saudara Bahdat, saya tahu. Macam-macam saudara kata. Saya tidak mahu menyingkirkan anda. Bagi saya, saudara masuk dalam wall ini, jadi tiba-tiba anda cakap bukan-bukan, mengata itu, mengata ini. Beranilah bercakap terus terang. Beranilah menyatakan diri anda. Jadi main baling batu sembunyi tangan, dia buat apa? Anda dari parti mana nyatakan? Saya terus terang mengatakan, saya dari parti UMNO. Anda parti mana? Tiba-tiba maki orang tu, maki orang ni. Apakah anda warga bangsa Melayu yang punya adab dan sopan? Saya tak mau berbalah dengan anda. Tapi saya tengok anda masuk macam-macam, maki sana, maki sini. Semua tak kena. Saudara, pulanglah pada saudara, ya. Dan jadi saya amat mengharapkan, saudara, mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, makalah menjadi tanggungjawab anda di atas setiap suntingan dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menyantun ataupun menyunting ataupun menulis dalam ruangan saya. Saya tak tanggungjawab saudara. Jadi kerana saya tak mampu untuk memantau anda. Saya nak ajak buat PC pun tak boleh. Saya nak direct tak erti. Saya cakap terus terang, saya bukanlah usia saya. Saya boleh katalah saya tua-tua lah. Katalah apa saja, tak ada masalah pada saya. Sebab saya yakin pembaca ataupun pendengar ataupun mereka yang masuk dalam ruang saya ini pun mereka ada pemikiran juga. Jadi jangan tuntun ataupun jangan runtun pemikiran mereka untuk mempercayai cudipan-cudipan anda yang sebegitu. Saya tak ada masalah pada saya, saudara, ya. Sebab saya menyatakan bahawa ruangan ini adalah ruangan pencerahan politik dan saya adalah orang UMNO. Dan kita mesti berbahas ataupun berbicara dengan satu prinsip. We must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saudara tidak bersetuju, katakan tidak bersetuju. Tapi duk maki pemimpin buat apa? Duk tuduh itu, tuduh ini, tuduh perompak, tuduh penyamun buat apa? Apa yang kita dapat? Anda puas hati ataupun mungkin saya tak tahu upahan orang lain, saya tak tahu. Saya tak kenal saudara, saya cuma kenal melalui apa yang anda tulis. Ya, jadi terpulanglah saudara. Cuma saya harapkan kalau boleh santunilah dengan bahasa-bahasa yang murni. Sebab ini adalah pencerahan politik. Pencerahan ini saya cakap, saya mengaku bahawa ini daripada celipan apa saya dapat, orang kirim dekat saya, bacaan saya melalui media sosial, daripada media arus perdana. Saya cuba memberi penjelasan dan keterangan, tidak lebih daripada itu. Tapi tentulah ada waktunya saya akan mempertahankan parti saya. Jadi anda daripada parti mana, terpulang pada anda. Kita mesti ada sikap begitu saudara. Sebab itu saya bersetuju untuk hadir sama ada nak bermuzakarah dengan pimpinan daripada parti PAS ke, daripada parti DAP ke, daripada parti PKR ke, tak ada masalah pada saya. Sebab yang paling penting saya kenal diri saya siapa. Anda tak kenal diri anda, saya tak tahu. Saudara, saya minta maaf lah pada teman-teman, malah ni ada sedikit lecture-nya. Bukan lecture saudara, ya, memberi peringatan pada teman-teman. Dan mungkin ini peringkat mereka, peringkat anak-anak saya. Jadi kalaulah rasa tak menghormati saya, ingatlah saya orang dewasa seusia bapa anda. Saya hadir, saya wujud dalam arus politik ini sejak daripada tahun 70-an. Saudara, terlalu lama saya melihat dan saya amat khawatir. Sebab sejak akhir-akhir ini saudara, saya melihat kemelut politik negara kita ini sudah memecah belahkan warga bangsa kita. Saudara, sama-sama nampak siapa yang menyamun saudara saat ni, Jamali. Saudara boleh cakap lah apa saja, tapi saya haraplah teman-teman, saya tak suka untuk dislike orang ataupun bahasa sahabat saya. Kalau tengok Datuk Zahri tergajang sana tergajang, saya tak mahu. Saya menyantuni anda, saya harap anda juga menyantun saya. Kita berbicara, we must agree to disagree. Lebih daripada itu saya tak tahu. Terpulanglah pada teman-teman yang lain. Saya nak percaya ke tak percaya, terpulang. Sebab hari ini saudara, saya juga menerima kiriman daripada seorang teman saya. Saudara Zainal Ahmad. Dia hantar agak merunsingkan saya. Bila saya tengok dekat Wikipedia pula, bila dah hantar kiriman begitu, saya segera menyusuri laman Wikipedia. Ternyata benar, iaitu tentang apa yang berlaku di Venezuela.
Saya melihat keadaan ini juga hampir sama seperti yang berlaku di Brazil. Sebelum Perang Dunia Pertama dulu, Brazil adalah negara pengeluar getah yang hebat, rakyatnya kaya raya. Tapi akhirnya negara itu terus muflis. Muflis. Dan begitu juga sekarang ni sedang mulai dialami oleh Venezuela. Venezuela adalah sebuah negara yang dulunya ia merupakan yang kelima dalam kelompok pengeluar minyak dunia. Dia mengeluarkan minyak terlalu banyak, 80% daripada KDNK-nya datang daripada hasil minyak, sebagaimana negara kita. Sebab itu semalam, kemarin saya mengutarakan supaya kita menjaga Petronas ini. Sebab kita lihat sekarang ni, ekspor utama Venezuela ialah minyak. Hasil daripada dia orang panggil emas hitam. Jadi dia adalah merupakan negara yang dijajah oleh Sepanyol, saudara. Dan sejak akhir-akhir ini, sejak daripada tahun 90-90-an lah, di bawah kepimpinan Chavez yang merubah senario politik di Venezuela, akhirnya hari ini inflasi yang tertinggi di dunia adalah Venezuela. Walaupun dia ada hasil minyak, tapi apabila harga minyak jatuh, ekonomi dia merosot, rakyat hidup susah. Harga seekor ayam saja, saya tengok, untuk membeli seekor ayam saja, untuk makan sebuah keluarga, terpaksa bawa duit main satu beg, saudara. Saya geleng kepala, janganlah perkara ini berlaku pada kita. Sebab kita sekarang aman makmur, aman bahagia. Kerana keberantakan politik, dia mengalami krisis, ada berlaku revolusi, tentera ambil alih, kemudian dipindahkan balik kepada pemerintahan ala demokrasi, dikenal sebagai Republik Republik Venezuela. Ini keadaan, saudara, ya. Bila saya melihat itu, janganlah kita sampai terjebak sebegitu. Dan Venezuela hari ini berhutang dengan dunia, dengan negara luar sebegitu tinggi, terutamalah hutangnya dia minta pinjaman daripada negara China bertriliun-triliun, saudara. Akhirnya minyak mereka dikuasai oleh Rusia, oleh China, dan mengakibatkan harga minyak tidak ada ketentuan. Walaupun ada hasil minyak, tetapi pemimpinnya kaya raya, rakyat hidup menderita, saudara. Kemudian kebergantungan kehidupan di Venezuela 100% daripada luar. Sama ada dari segi pakaian ke, dari segi peralatan elektronik ke, dari segi makanan. Juga pergantungan dari luar macam negara kita. Sebab itu saya khawatir, apakah kita akan mengalami sesuatu begitu. Sebab itu kita minta pimpinan politik lebih berhati-hati. Jangan kita terus berantakan, kita melupakan tanggungjawab untuk memakmurkan rakyat. Allah SWT memakmurkan negara kita ini dengan penghasilan emas hitam, iaitu daripada minyak. Banyak, tapi kita lah tak sebanyak Venezuela. Satu hari pengeluaran minyak Venezuela beratus juta tak bertong. Kita ni kadang-kadang adalah masanya 1 juta, 2 juta. Dan kita pengeluaran minyak kita ni bukanlah macam Venezuela. Venezuela tinggi. Tapi akhirnya, akhirnya negara tersebut terjebak dalam kehidupan yang cukup, boleh dikatakan miskin lah. Segala-galanya sekarang ni. Sebab mereka import sepenuhnya. Jadi kita harus menjaga. Sebab itu setiap sama malam saya katakan, pimpinan harus memikirkan bagaimana kita harus mempertingkatkan lagi bidang sektor pertanian. Sebab tanah kita subur. Dulu pun saya dah cakap, Allah SWT mengurniakan bumi tanah Melayu ini, bumi Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak ni, satu bumi yang terlalu subur, saudara. Contoh, saudara makan buah rambutan. Makan buah rambutan, biji buah rambutan itu saudara campak je dekat tepi padang ke apa semua. 3 tahun akan datang boleh makan balik rambutan yang sama. Begitulah imbalannya, hebatnya bumi kita ini, suburnya bumi kita ni, anugerah ilahi. Kenapa kita tak jaga? Saudaranya, jadi saya harap pimpinan melihat, dan sepatutnya kita dah ada universiti pertanian, pertingkatkanlah agar supaya pengetahuan di sektor pertanian ini untuk anak-anak muda kita. InsyaAllah saya sudah berusaha, saya dah bercakap dengan Seri, saya nak berjumpa dengan anak-anak muda kita yang mengusahakan ladang di Slim River, tak silap saya. Saya tengok, saya cukup bersemangat. Anak muda yang keluar daripada Menara Gading, dia masuk mengusahakan pertanian, dan alhamdulillah. Bukan tak boleh, saudara, boleh asalkan ndak seribu daya, tak nak seribu dalih.
Dan kita masih lagi bergantungan, tak tunggu pemberian sampai bila. Dan janganlah sampai negara kita ni seperti Venezuela. Pinjam. Sebab tu saya kata sebab malam saya katakan, kalau negara kita ni berbelanja tanpa had, akhirnya kita akan muflis. Ini yang menjadi ketakutan saya. Jadi saya mengharapkan agar teman-teman, kalau ada waktu, sila layari, cari dalam Wikipedia ke, dalam mana-mana, layari Venezuela. Lihat bagaimana penghasilan minyak. Mereka yang kelima di kalangan negara-negara pengeluar minyak OPEC. Tapi kenapa rakyatnya hidup susah? Bagi saya kerana pimpinan. Pimpinan yang tidak melihat tentang untung nasib rakyatnya. Pemimpin kaya-kaya, hidup mewah, saudara. Janganlah bumi kita ini, negara kita ini terjebak dalam suasana sebegitu. Cintailah warga kita. Ya, kalau kita nak nak berbalah, saudara nak puji pemimpin anda, puji. Saya tak ada masalah pada saya. Saudara nak puji Datuk Seri Najib ke, nak puji Datuk Zahid ke, nak puji Tok Mat ke, nak puji Datuk Seri Anwar Ibrahim ke, nak puji Tengku Razali Hamzah ke, even kalau saudara nak puji Lim Guat Ahmad, pujilah, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai mengundang perbalahan, sampai kita maki-memaki antara sesama lain, akhirnya menimbulkan suasana yang tidak harmonis. Kita warga bangsa cinta damai, kita harus mewujudkan harmonis. Sebab itu hari ini masih lagi saya melihat viral di dalam internet, dalam media sosial tentang berhubung kenyataan Khairi Jamaluddin. Ada Perak nak membela, ada Perak. Cuma saya katakan semalam, dia tak sepatutnya mengeluarkan kenyataan sebegitu. Carilah ayat yang baik. Apakah biar tak boleh appeal. Kalau saya harap mereka yang anti vaksin itu berfikirlah, ini untuk kebaikan anda. Bukan kita kata mereka akan kita akan menyusahkan mereka. Kenyataan ini misleading. Akhirnya orang marah, saudara. Dan hari ini juga dia mencetuskan lagi tentang persoalan yang saya pening. Saudara, betul saya cakap. Katanya kalau yang ada jangkitan kuarantin 10 hari, dulu 14 hari. Kemudian kalau ada yang kontak rapat semua, kuarantin 7 hari. Jadi kita macam mana ni? Yang tidak jelas macam mana kita nak menangani virus corona ini. Jadi sebagai Menteri Kesihatan, beliau kena memberitahu pada kita apa caranya dan apa ubat terbaik. Ini Saudara Jamali Bahdan. Saya tak marah, memang saya tak kata. Saudara nak kata tak curi wang OMDB, itu jangan gunakan perkataan curi. Sebab kes masih bicara. Siapalah kita nak menghukum orang? Saudara boleh kata Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak terlibat dalam OMDB. Okey, tak ada masalah. Ini kenapa yang kata dia tak curi? Siapa yang mencuri? Jangan begitu, saudara. Saya mintalah atas nama kemanusiaan, anda sebangsa dengan saya. Jangan kita menggunakan bahasa-bahasa yang begitu. Saya tak tahu usia anda bagaimana. Kalau anda usia sebagai usia macam anak-anak saya, sebagai bapa, saya appeal pada anda sebagai anak. Nasihat. Lebih tak ada, bukan saya nak marah, saudara. Jangan kecil hati. Dan saya menyatakan berhubung dengan Khairi Jamaluddin, dia membuat kenyataan yang kadang-kadang memeningkan rakyat. Contoh lagi bila katanya bahawa pelancong-pelancong datang ke Malaysia ini, kalau tak ada vaksin pun boleh masuk juga, tak ada kuarantin. Jadi dalam waktu yang sama, kamu paksa kaki tangan kerajaan untuk mengambil vaksin. Dan kita tidak mempunyai undang-undang. Belum ada lagi undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen bahawa setiap warga negara Malaysia ini mesti divaksinkan. Kalau anda tidak divaksinkan, anda tak layak bekerja dengan kerajaan. Itu boleh. Kalau tidak, nanti anda dilihat menentang hak asasi kemanusiaan. Jadi ini saya tak tahulah. Apalah dia ni. Mungkinlah dia merasakan diri sebagai menteri, dia rasa besar sangat. Jangan lupa, saudara. Sebab itu sebab saya kata tadi, saya terima kiriman dalam kumpulan WhatsApp VC PRU 15. Ini catatan daripada Sally. Puan ke cik saya tak tahu. Dia Sally, dia kata dia mengantar kiriman. Dia kata untuk makluman, kaki tangan kerajaan dan pejabat awam telah disenaraikan untuk tindakan tata tertib. Ini dia marah. Kenapa begitu? Pemimpin jelas memaksa vaksin dan pemimpin berlaku zalim kepada rakyat, katanya. Dan ini gambaran yang rakyat terima. Apakah negara kita ini negara diktator? Kita tidak mahu mengamalkan dictatorship. Jadi sepatutnya mintalah, appeal lah. Kita supaya sesuatu itu kita minta agar warga tidaklah tunggu nak ambil tindakan tata tertib. Jadi
akhirnya kita bertanya. Ini kata Sally. Akhirnya kilang arak, premis judi, kasino, genting, tak pula. Diasak, dipaksa, mewajibkan untuk ditutup katanya. Jadi timbullah kenyataan macam-macam. Saya tidak mahu mengungkapkan kenyataan yang amarah. Amarah tu banyaklah perkataan macam-macam lah. Tak baik. Carilah bahasa yang mudah. Tapi saya melihat apa yang dilontarkan oleh Sally, dia merasakan tidak puas hati terhadap kepimpinan negara. Dia kata apa ini bumi negara kita lah, bumi negara Islam. Jadi kita akhirnya mengeksport arak ke Hong Kong, Singapura, Thailand, Uruguay, China, Filipina, Kemboja, India, Amerika. Marah tu oleh. Yes, apakah ini semua dilakukan oleh umat Islam? Dan ini bertentangan dengan ajaran kita. Sebab tu dia kata nampak gayanya kepimpinan, pemikiran menteri-menteri kita agak nak kata, saya tak mau sebut perkataan itu, tapi tak ada pertimbangan lah yang boleh menjejaskan imej negara Malaysia sebagai Islam. Jadi kerja-kerja menteri, kata Sally, lain tak ada nak arahkan compound. Jadi rakyat dipaksa. Rakyat terus dipaksa. Sedangkan 21 memperkasakan judi, meningkatkan arak. Jadi akhirnya kita ni rakyat, jadi lambang Malaysia sekarang ni dah jadi paper Pandora. Kertas Pandora. Dan kekhawatiran pada Sally adalah dia kata UMNO akan terus dilihat kejam oleh rakyat. Kesan daripada keputusan menteri yang tidak mesra rakyat. Dan sekarang ni saudara, bagaimana populariti UMNO, Sally mengakui agak menurun kerana rakyat menyalahkan pada UMNO. Dulu pun kerajaan itu Perikatan Nasional Pimpinan Tan Sri Muhyiddin. Tapi bila sebut kerajaan, orang kata UMNO. Kerana adanya menteri-menteri daripada UMNO yang berada dalam pimpinan kabinet tersebut. Dan hari ini, kerajaan ini dipimpin oleh naib presiden UMNO. Tentulah akan membuatkan rakyat merasakan ini kerajaan UMNO. Mereka tak tahu dari segi politiknya bagaimana. Tapi mereka kata, okey, ini UMNO punya silap. Jadi, asyik-asyik SOP ni yang kata Sally kejam. Jadi akhirnya mengundang kebencian daripada rakyat kepada parti UMNO. Jadi rakyat ni katanya kalau menghukum dia bukan sikit-sikit, dia kata akhirnya mereka akan menolak parti kita dalam pilihan raya. Ini masalahnya. Jadi dia kata kalau dia nak marah penolakan setengah pengundi di kawasan Rembau, itu masalah dia. Tapi jangan you hate masalah negara ini dengan tindakan-tindakan anda yang tidak popular begini. Dia Sally khawatir nanti tiba PR15 bukan dia sahaja yang bakal ditolak oleh rakyat, tapi keseluruhan calon-calon UMNO juga yang akan menerima padah yang serupa. Jadi daripada menteri, daripada UMNO pun sepatutnya sekarang ni kenalah bertindak tegas dan memberitahu pada menteri-menteri yang terlibat supaya lebih mesra rakyat. Saya pun tetap malam minta supaya pimpinan negara sentiasa mesra rakyat. Saudara Muhammad Azmi daripada Kelantan, dia juga menghantar kiriman kepada saya. Dia kata dia ingin memberi peringatan. Dia kata UMNO jangan jadi mangsa lagi sebagaimana di Sabah dalam menghadapi musim pilihan raya di Melaka. Ini peringatan saudara Muhammad Azmi. Kerana kita mesti faham, tanpa UMNO, walaupun kita baik dengan PAS, kononnya lah atas Muafakat Nasional, kononnya dengan PBN dan sebagainya, tapi mereka tetap meletakkan calon yang sama. Apa yang berlaku di Sabah, ini adalah peringatan beliau. Sebab itu saya kata warga UMNO tak boleh terima lagi keadaan yang sama. Jadi dalam keadaan begitu. Jadi akhirnya UMNO ini caught by surprise. Secara tiba-tiba saya bermasalah apabila serakan yang kita percaya mengkhianati persahabatan. Dalam kawasan-kawasan, kalau atas kesepakatan, kita tak calon, dia orang tak calon, kalau nak sokong, tapi akhirnya apa berlaku? Kita dia orang lawan. Jadi beliau, Saudara Azmi, mengingatkan pimpinan supaya lebih berhati-hati. Kerana sekarang netizen sekarang ni pun, warga netizen, dan hari-hari macam-macam bercakap. Ada teman kita yang mesra dengan UMNO pun balon juga, minta juga kita supaya sentiasa bersama dengan Muafakat Nasional, mesti dengan PAS dan sebagainya, tanpa mengetahui kesan dan sebagainya, tanpa menyedari apa yang berlaku.
kita tak boleh bercakap mengikut emosi kita. Kita melihat apa yang diputuskan oleh pimpinan di peringkat pusat adalah berdasarkan pada pengalaman sesilam. Jadi jangan kau. Jadi macamlah dia kata, peribahasa orang kata, kau kaya ke? Kaya. Kau apa? Kau pakai apa sekarang ni? Pakai Honda. Jadi orang ingatkan Honda tu kereta Honda besar lah. Rupa-rupanya Honda Cup saya. Terima kasih Saudara Azmi mengenai kenyataan. Saudara, itu bahagian apa-apa ni tentang permasalahan yang berhubung dengan pimpinan UMNO. Nah, hari ini semalam menurut satu kenyataan media saya melihat. Sebab tu saya katakan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri berhati-hati. Beliau memimpin UMNO. Sebab Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dia licik berpolitik. Dulu saya katakan apakah beliau mampu untuk mengelak ataupun menangkis. Ini politik, ini macam ladang silat lah saudara, macam gelanggang silat, kita bersilat. Sebab Tok Mat kata jangan silap pulut. Hari semalam saya melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim menggambarkan suasana yang membuatkan kita terpinga-pinga. Apabila dia menolak saranan ataupun tawaran yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada UMNO. Jadi bukan saya jangan melihat penolakan tawaran itu hanya dia tak mahu, kononnya keprihatinan pada rakyat. No. Saya harus melihat apa dia punya yang tersembunyi. Apa dia punya seni silat dia tu. Sebab bila tiba-tiba dia mendedahkan bahawa dia menolak RM12,320 sebulan sebagai allowance ke rakyat. You see? Hari ini rakyat dah tahu, terdedah secara jelas. Bertulis hitam putih. Rupanya menteri yang ada sekarang ni, sebab itu sekarang ni orang mula benci. Padahal lah menteri-menteri ni nak mempertahankan jawatan. Sebab dia dapat RM12,320 sebulan hanya untuk allowance ke rakyat. Kemudian dia dapat RM1,500 sebulan untuk bayaran khas. Bayaran apa tak tahu. Dia juga dapat RM4,000 sebulan untuk allowance rumah. Dia juga dapat RM833 sebulan untuk allowance selenggara rumah. Rakyat dapat RM600. Itu pun berdikit-dikit. Kemudian RM3,000 sebulan untuk allowance pakaian panas. Saya dengar juga malam tadi saudara Mustafa dia kata allowance pakaian panas negara kita ni bukan negeri musim sejuk. Itu satu realitinya saudara. Jadi apakah allowance itu wajar diberikan? Kemudian ada lagi allowance RM1,500 sebulan untuk pakaian upacara resmi. Dan RM1,500 sebulan untuk allowance bayaran pakaian black tie. Black tie ni bila pakai tu coat, tie, itu orang korporat. Saudara, negara kita, cuba saya lihat, saya perhatikan di parlimen di Filipina. Dia tak ada pun pakaian rasmi dengan coat dan sebagainya. Lihat juga di Singapura. Menteri dia pakai baju tak ada tie pun. Tak ada, dia pakai baju tak dengan pendek pun bercakap. Tapi yang penting adalah idea. Yang penting adalah contribution pemikiran mereka. Bagaimana nak majukan negara. Tak ada nak pentingkan sangat dengan mesti ada black tie, mesti ada pakaian RM1,500 sebulan pakaian upacara resmi. Kemudian ada pula, jadi jumlah semuanya lah RM24,653. Serta sebuah kereta resmi, sebuah kenderaan peribadi. Jadi 2 kereta menteri dapat. Saudara, ini yang mau ditonjolkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahawa menteri-menteri mereka mendapat paling kurang pun RM24,653 sebulan. Sedangkan rakyat dalam keadaan susah. Jadi sebab itu dia kata wang itu semua tu dia nak dermakan dalam tabung keprihatinan rakyat. Akhirnya dia dilihat sebagai orang hebat. Sebab itu saya kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni jangan main-main. Dia berpencak. Tapi tiap-tiap kali dia berpencak, dia membuatkan kita tersentak. Ini gambaran saudara. Dan sepatutnya bagi saya lah, dirundinglah terlebih dahulu. Kenapa terus hantar surat resmi? Adakah belum terima? Ini masalah. Jadi sekarang ni kita melihat bahawa rakyat sudah nampak bila benda dah tersebar di seluruh negara.
viral dalam semua media sosial dan jadi perbualan di seluruh negara, seolah-olah bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sikapnya tidak mudah tersilau dalam kilauan. Beliau tidak dilihat tersilau dalam kilauan kebendaan ataupun mengumpul harta kekayaan. Dan dia dilihat juga sebagai seorang pejuang rakyat yang mahu bersama rakyat dalam situasi susah bersama, senang bersama. Ini yang saya katakan. Bagi yang mata duitan ni, tentulah mereka melihat, oh ni tawaran begini banyak, seronoklah. Not Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya bukan nak memuji saya. Jadi saya kata macam mana orang UMNO boleh puji Anwar Ibrahim? Saya kata inilah rentak silat yang harus kita perhatikan. Sebab kita kalau bertanding nanti, kita bertanding secara aroma demokrasi. Kita bukan nak maki hamun. Saya tak bersetuju lah kalau siapa ini kita nak maki hamun, isu peribadi. Saya tak berminat. Sebab itu saya tidak berminat melihat kalau teman-teman bagi pandangan yang bercorak peribadi. Yang kita santuni, yang kita sonsong adalah tindakan politik mereka. Buat apa kita nak cakap soal peribadi? Ingat kita baik ke? Tidak ada manusia pun yang dilahirkan di dunia ini bersifat maksum kecuali Nabi Muhammad SAW. Yang kita ni mana tetap akan buat kesilapan. Tetapi demi rakyat, apa yang kita lakukan? Sebab itu saya melihat sekarang ni saudara. Itu bab Datuk Seri Anwar Ibrahim. Biarlah cara dia apa semua tu. Dan sekarang ni saya melihat bahawa mereka yang kononnya nak bekerjasama dengan UMNO, saya asyik menyalahkan UMNO. Dia sikap Siswa Agung UMNO ni, Siswa Agung Perikatan Nasional, mereka ni sombong bongkak. Cuma nak kerjasama melalui media sosial. Saudara teman saya, saudara Norman, dia hantar kiriman pada saya. Dia kata Siswa Agung PN ni sombong bongkak. Nak minta kerjasama dengan UMNO, dengan PN melalui media. Dia takut nak bersuh muka dengan Siswa Agung UMNO. Takut nak bertemu dengan Presiden UMNO. Begitu juga dengan Presiden PN Maidia ni. Tak mahu bertemu dengan UMNO. Tak habis-habis nak peralatkan PAS jadi orang tengah. Ini masalahnya. Bila kita tolak, maka kita dianggap salah. Lain tak ada. Kalau kamu betul-betul nak kerjasama, nak menyantuni, kononnya nak wujudkan satu perpaduan ummah dan sebagainya. Bagi saya, Allah, letihlah dengar saluran usaha-usaha mereka sebegitu. Bagi saya ini pembohong aja. Kalau mereka betul-betul berani, mereka punya kejujuran, ikhlas, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia ikhlas. Dia berjumpa. Tapi pertemuan dia dengan Datuk Seri Zahid Hamidi dah disalahartikan pula. Konon-kononnya nak bawa UMNO dengan PKR. Ini satu benda kepada kita. Saya melihat rakyat kita ni suka mencari sudut-sudut yang negatif, bukan sudut yang positif. Kita harus mencari sudut yang positif. Bagaimana kita nak menyatukan pimpinan? Kalau mereka ada idea yang baik, kita santun. Saya bersetuju dengan pandangan saya lihat yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri balik ke Bera, dia duduk makan dengan rakyat. Inilah yang dikenaki oleh warga bangsa Melayu. Dan pimpinan UMNO, pimpinan tertinggi UMNO, dia tak ada bongkak. Dan tak seharusnya kita sebongkak. Di mana kita berhenti nak makan, kita makan. Kita menzahirkan apa yang benar. Cara orang Melayu makan bersila. Cara orang Melayu makan dengan tangan. Kita tak ada fork and spoon. Tapi pimpinan mereka tak cerita lah. Jadi sebab itu, kalau dua orang ni, kata Saudara Norman, bertemu dengan UMNO, jadi tak perlulah tanyakan keikhlasan mereka. Tak perlulah tanya keikhlasan UMNO. Ini zero lah dia orang semua ni. Sebab itu dia kata tak ada gunalah untuk UMNO mendengar pujuk rayu PAS. Kalau kepala PN ni ataupun Parti Perubatan Bersatu ni sombong, bongkak, buang masa je kita nak dengar. Biasanya orang yang buat salah lah yang takut nak jumpa dengan orang yang mereka inayang. Sebab itu saya dah katakan berkali-kali, bila mereka berkuasa, mereka menginayang UMNO. Sekarang mereka dah seolah tersepit. Dulu saya dah cakap, bila Tan Sri Muhyiddin tidak menjadi Perdana Menteri, itulah hari terakhir bagi Parti Perubatan Bersatu dalam lanskap politik negara kita. Dan mereka sekarang diburu ketakutan. Jadi mengharapkan UMNO menyelamatkan mereka. Sedangkan waktu mereka berkuasa, mereka tekan UMNO bagai nak gerak. Ini keadaan sekarang. Jadi apa-apa saya tengok saudara Syam Hashim, dia buat pantun, dia hantar pantun dia kata, jika pergi ke Pasar Payang, belikan saya serbuk rasa. UMNO parti yang disayang, harus dijaga sepanjang masa. Itu peringatan daripada Syam. Jadi saya melihat juga keadaan macam mana di Melaka. Saya
kecewa sebenarnya. Tapi memang itu sikap dia lah. Kau takkan dia buat melambat tindakan itu. Jadi setelah dia berusaha, dia nak buat itu, buat ini untuk kembali menjadi Ketua Menteri Melaka, gagal. Akhirnya dia dipecat daripada UMNO. Tiba-tiba dalam kenyataan di media sosial, dia kata apa? Dia kata politik UMNO usang dan tidak lagi relevan. Wah. Bila kamu tersingkir daripada UMNO, maka UMNO itu usang dah tak relevan lagi. Tapi kalau UMNO menyantuni kamu, meletakkan kamu sebagai Ketua Menteri, UMNO lah yang terbaik. UMNO perlu dipertahankan. Dia lupa hari ini dia mantan Ketua Menteri Melaka. Dia enjoy, saudara. Rakyat tak rasa apa. Rakyat tak dapat nikmat apa yang dia dapat. Dia sebagai Ketua Menteri, dia ada pencen sebagai Ketua Menteri. Dia masih lagi adun. Dia masih lagi allowance dia. Dia peduli apa? Dia persetankan soal kehidupan rakyat. Jadi dia nak bertenggek lagi dengan UMNO, tapi tindakan dia itu terbukti sudah salah. Bila UMNO mengambil tindakan terhadapnya, maka UMNO yang salah. Jadi kadang beginilah, saya tak tahulah Mamat Seko ni. Jadi saya harap orang Melaka faham. Walaupun dia mengatakan dia buat ini untuk kebaikan, perjuangan dia, perjuangan rakyat, tapi tindakan kamu, tindakan yang tak betul. Kamu menjahanamkan parti UMNO. Tindakan kamu menjahanam, sebagaimana saya katakan, kamu menjahanamkan kehidupan rakyat. Kalaulah tiada usul begitu, tunggulah sampai musim pilihan raya akan datang. Kamu ledak kalau apa kamu tak suka, ataupun selepas bajet. Apa salahnya? Tunggu. Tak. Mesti juga dipuka dia. Dulu saya ingat lagi dalam sidangan Dewan Negeri Melaka, Bagai Narak dia bergaduh dengan beliau. Beliau, kamu babi, orang ni macam. Tapi untuk memenuhi kendaknya, dia sanggup bersekongkol dengan beliau untuk menjatuhkan kerajaan yang dipimpin oleh pemimpin UMNO. Saya tak faham. Jadi bila dia diadakan pilihan raya, ini dia terbaik. Banyak orang menyalahkan UMNO. UMNO memikirkan jalan terbaik pilihan raya. Kalau nak serah balik, tak selesai. Tidak akan selesai. Kerana kedudukannya rapuh. Hari ini mereka boleh melompat. Besok tak dapat apa yang dia nak, dia melompat balik. Jadi yang rosaknya kehidupan rakyat Melaka. Sebab itu keputusan UMNO minta supaya Tuan Yang Utama membubarkan parlimen. Kita hadapilah dalam pilihan raya umum. Jadi itu benda boleh nak faham. Jadi kalau tak faham, kata Puan Su Kelantan, dia hantar panduk saya, sampan bergolek di tengah sungai, tautan Kiambang tegak berdiri. Pilihlah Ahmana juga perangai. Jangan jadikan pemimpin yang makan diri. Ya saudara, kita bukan sombong. Sebenarnya saya nak bagi terangkan, saya nak jelaskan sekali lagi. UMNO bukan sombong. Tapi kita dah letih. Kita dah banyak terluka dengan sikap yang dilakukan oleh PBM. Ini keadaannya. Dan hari ini kita dapat melihat apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh warga Melaka. Kita dapat melihat bagaimana kesan kebijakan politik dan pencaturan fitnah. Di samping ketidakmampuan pembangkang mentadbir negara, akhirnya rakyat terjerumus dalam kehidupan yang susah. Itu sebenarnya perjuangan UMNO tak lebih daripada itu. Sebab itu bila orang kata UMNO begitu, UMNO begini, saya marah. Kalau saudara nak tuduh pemimpin UMNO, itu terpulang. Tak ada masalah pada saya. Sebab tidak ada sesiapa pun yang bersikap maksum. Tetapi jangan sesekali anda menuduh UMNO itu. Saya paling tak boleh terima apabila Idris Harun mengatakan UMNO sudah tak relevan lagi. Habis, apakah DAP relevan? Apakah Amanah, apakah Parti Perubatan Bersatu itu relevan? Saya pun tak faham. Jadi nak keluar kenyataan, keluar baik-baik lah. Memanglah saya mengakui UMNO adalah UMNO sendiri adalah sedikit di kalangan pemimpin adalah keretakan, orang ni nak sokong orang ni, orang ni nak sokong ni. Itu biasa dalam sebuah organisasi politik. Tak ada masalah lah bagi saya. Tetapi jangan sesekali anda memburukkan parti. Tempat anda pernah bernaung, anda pernah sama-sama berkawan, berada sebagai ahli majlis tinggi. Tiba-tiba anda maki hamun begitu, tak betul lah. Kalau anda boleh buat begitu, orang juga akan buat begitu. Sebab itu saya melihat sebenarnya saudara, ini saya cakap terus terang, Parti PAS pun sekarang ni dalam keadaan yang gusar. Saudara Datuk Rahman Bakar di Terengganu, dia hantar saya pesan sedikit kata-kata. Dia kata, bila kau mula berjuang, kau akan kata ini haram, itu haram. Sentuh UMNO pun haram. Kau kata UMNO tu kafir kerana bersekongkol dengan kafir. Tapi bila kau berkuasa menyertai kerajaan, kamu pun sama. Lidah kau jadi kelu, tindakan tak tentu. Akhirnya kau mengalah, mengaku dan membenarkan
Jadi mata kau dah jadi buta warna, mana merah, mana biru. Tetap sama pandangan. Itu Saudara Rahman Bakar, dia kata kirim pada saya. Mana dalam maksudnya tu. Kerana hari ini saudara, PAS sebenarnya berada dalam krisis yang ternat. Tak setenat dalam UMNO sebenarnya saya. Sebab itu saya tak tahu macam mana mereka nak menggapai, nak tarik UMNO supaya bersatu, wujudkan perikatan permuafakatan ummah dan sebagainya. Saya tak tahu. Sebab ini saya lihat hari ini PAS berada dalam kecelaruan yang agak serius. Di antara kepimpinannya apabila tular di media sosial tentang kedudukan Tuan Guru Haji Hadi. Ini dilaporkan oleh sebuah portal media sosial di dalam YouTube dengan rakaman suara yang jelas daripada naib presidennya Khairuddin At-Takiri yang digugurkan daripada barisan kabinet kerajaan terdahulu. Jadi kata Penny At-Takiri, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang sedang dikuasai oleh dua orang tokoh tertinggi dalam parti itu. Saudara, kemudian dalam satu klip video lebih kurang dalam 5 minit katanya, dia ahli parlimen daripada Kuala Lumpur tu, dia kata bahawa keadaan sekarang ini seolah tidak terkawal lagi dalam PAS. Dia kata Tuan Guru Haji Abdul Hadi sekarang ni dipandu oleh dua orang. Satu orang rapat dengan Tan Sri Muhyiddin, satu orang lagi rapat dengan Hamzah. Ini gambarannya saudara. Jadi dia kata masa Cikgu Pa itu dia refer pada Datuk Mustafa Ali lah. Dia kata bahawa jadi Susah Agung dulu, dia kata apa-apa pergerakan Haji Hadi ini dikawal oleh Susah Agung. Tapi bila tak ada orang lama, tinggal orang-orang muda semua. Jadi Tok Guru buat apa yang dia nak buat, tak ada orang nak imbang. Jadi pandangan dia dah tak betul lah sekarang ni. Dah berantakan saudara. Apabila seorang naib presiden mengeluarkan kenyataan secara terbuka, itu membayangkan bahawa parti itu dalam keadaan yang tenat. Kalau dalam UMNO ni tiba-tiba kita dengar naib presiden telah memberi kritikan kepada presiden, itu berat saya. Tapi setakat hari ini UMNO tak ada apa-apa pun. Tiga-tiga naib presiden okey. Datuk Seri Khalid Nordin, Datuk Seri Mahathir Khalid dan Datuk Ahmad Omar, Datuk Seri Ismail Sabri. Dalam UMNO walaupun sebagai naib dia jadi Perdana Menteri, tak ada pula Tok Mat nak secemburu, tak ada pula Presiden UMNO nak cemburu. Jalankanlah tugas. Tapi dalam PAS sekarang ni, bila Takiri tak jadi menteri, sekarang ni dia kata selepas PAS dapat jadi kerajaan, nampaklah dia kata pemimpin ini dua orang ni menguasai Tok Guru. Dulu Tok Guru rujuk pada ISP saya tak tahu apa maksud dia. Pergi mesyuarat dengan ISP, dengar taklimat, panggil kami semua, bentang, buat strategi dan sebagainya. Tapi tidak berlaku lagi sekarang. Habis mesyuarat, habis. Ini dia kata sampai buat strategi nak dapat kerajaan macam mana pun, dia kata tidak lagi dibincangkan dalam syarat kononnya muzakarah antara pimpinan, tidak berlaku. Dan sekarang ni segalanya setelah dah berantakan. Itu kenyataan daripada Khairuddin At-Takiri. Kalau begitu keadaannya, dia kata bermula pada itu ada pihak yang menguasai maklumat tapi tak sampai kepada pimpinan tertinggi PAS. Bermula pada itu ada apa sebabnya? Ada pimpinan PAS jumpa setiap minggu Perdana Menteri tu. Masa tu Perdana Menterinya waktu Tan Sri Muhyiddin. Kemudian dia pergi ke rumah Tan Sri Muhyiddin setiap minggu membincangkan. Sebabkan dia mewakili pimpinan dalam PAS, tidak mendapat restu daripada Majlis Tinggi PAS. Seorang lagi tu katanya rapat dengan Hamzah, apa-apa pun tak. Hamzah akan beritahu pada dia akan terus sampaikan kepada Tok Guru. Tok Guru pun setuju. Jadi akhirnya dua orang menguasainya. Tak bawa dalam mesyuarat. Itu kenyataan yang saya dapat. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dia kata masa jadi pembangkang, semua rujuk belaka. Bincang detail. Nak dengan UMNO ke Muafakat Nasional, semua dibincang sendiri. Tapi sekarang dah tak ada dah. Mereka buat keputusan sendiri. Itu kata akhir. Tapi akhir-akhir ni jadi macam itulah kata Khairuddin. Saya tak tahulah. Sebab itu kita melihat kenyataan Presiden PAS pun saya geleng kepala. Dia kata PAS tolak Muafakat Nasional yang menyeleweng. Sebab itu dia ajak kumpulan Islam sertai Perikatan Nasional. Ini yang keluar dalam portal. Saya geleng kepala sebab yang mengasaskan Muafakat Nasional dia dengan Dr. Zain Hamidi. Dua-dua menantangani piagam. Macam mana pula dia kata sebelah menyeleweng? Artinya dia lah menyeleweng ke? Dia yang tubuh Muafakat Nasional. Dia pula kata Muafakat Nasional menyeleweng. Kadang-kadang saya dalam hati saya ini akal ada kawan dua ni.
Bila dia kata semua menyantuni bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi kalau Perikatan Nasional, kau mengajak pimpinan Islam ni dalam Perikatan Nasional nak campak ke mana gerakan tu? Parti gerakan tu Islam ke? Saya hairan lah. Jadi kadang-kadang bila dalam keberantakan dan sebegitu keluar kenyataan yang bukan-bukan. Jadi saya rasa sampai bilakah politik politik ummah kita ni, orang Melayu, orang Islam, nak mencapai sasarannya. Tak habis. Dengan warga kita, warga internet adalah cerita lagi lah. Mereka tak tahulah berbagai golongan. Dan kita akan berhadapan suka tak suka dengan pilihan raya kecil, pilihan raya negeri di Negeri Melaka. Tak tahu pula apa dah jadi nanti. Saya ingat nak menyantuni kawasan kursi demi kursi sebanyak 28 orang, 28 kawasan. Tapi benda tu tak sesuai lah untuk saya cakap hari ni, kerana waktu tidak akan mengizinkan saya. InsyaAllah besok saya cubalah kalau ada kesempatan, setelah apabila kita dengar apakah boleh pilihan raya negeri diadakan di Melaka. Tetapi saya melihat sekarang ni dalam PAS dah tak menentu. Sebab itu tiba-tiba saya tengok PAS menegaskan belum bersedia menjalin kerjasama politik dengan Parti Amanah Negara. Pula dah. Itu kata naik presidennya Datuk Amarni Abdullah. Dalam keadaan dia mengajak umat Islam, marilah kita bersama dengan Perikatan Nasional, bersatu padu atas nama ummah. Tiba-tiba naik presiden dia Datuk Muhammad Amarni Abdullah kata perbezaan fahaman menjadi punca parti itu tidak boleh menjalin kerjasama dengan amanah. Pula dah. Hanya kerana perbezaan fahaman. Sedangkan kami ni, UMNO ni yang dilukai, yang diberlasah oleh PBM sebegitu teruk. Kamu paksa kami bersama-sama. Sebab itu saya tengok ada kawan saya tu, dia kata mesti Perikatan Nasional. Dia lupa apa yang kita kena. Dia lupa pula memang PAS ni. Sedangkan dengan amanah pun dia tak boleh nak menyantuni. Macam mana dia nak suruh dengan kita? Jadi dia kata setakat ini, dia kata dia tak boleh terima lah. Sebab cara dan pendekatan amanah berbeza dengan PAS. Habis, cara dan pendekatan PBM itu bersama dengan UMNO. Ini persoalan, saudara. Jadi jangan anda melontarkan kenyataan yang semata-mata memberi keuntungan pada anda. Itu bagi saya, kalau itu anda tak jujur, anda tak ikhlas. Sebab bila orang dah bertanya, PAS sibuk minta UMNO bersama dengan PBM, UMNO menyantuni PBM, dia sendiri dengan amanah tak boleh. Sebab tu lah kali Tuan Guru Yadi dia kata terpulanglah pada UMNO jika memilih untuk bergerak solo. Well, kalau itu natijahnya memang UMNO akan bergerak solo, InsyaAllah. Sebab UMNO sejak awal perubahannya, dia tak pernah pun kita mengharapkan bantuan daripada orang lain. UMNO Barisan Nasional tanding ada lah bentuk kerjasama dulu, perbincangan, tetapi tidak ditemeterai. Okey, kita kalah. UMNO bila kalah kita terima. Tidak pernah UMNO mengkhianati demokrasi. Kalah, okey kita serah. Jangan lupa saudara, pada tanggal 9 Mei 2018, dengan secara sukarela, Datuk Seri Najib terus hantar takhta kuasa di Putrajaya ini pada Tun Dr. Mahathir untuk memimpin negara. Tak ada pun kita nak buat scheme of thing, tawar orang tu, tawar ini. Boleh nak buat waktu itu. Kita berada, kita masih lagi waktu itu sebelum kerajaan baru dibentuk. Kita menang 79 kursi. Kalau 79 tu nak cari lebih kurang 40, apa ada masalah? Panggil daripada Sabah, Sarawak, bincang scheme of thing, tawar itu tak. No, kita tak mahu. Kita menghormati. Itu keputusan rakyat. Jadi biarlah mereka pimpin. Dan sekarang ni bila berlaku segala kemelut politik ini, rakyat dapat melihat. Sebab itu saya yakin pilihan raya di Melaka nanti, kalau kita bergerak solo pun rakyat tetap akan percaya, tetap yakin pada UMNO sebab melihat kebejatan politik yang berlaku. Saudara, memanglah dari segi PKR ni mereka yakinlah sebab Parti Keadilan Rakyat didokongi oleh pengundi-pengundi bukan Melayu yang dibawa, yang dipengaruhi oleh DAP. Itu benar. Ini saya nak cakap terus terang, UMNO Barisan Nasional, parti yang kita harapkan sebagai rakan kongsi kita, iaitu MCA, masih lagi terkekel, masih lagi gagal mempengaruhi pengundi bukan Melayu. Itu realiti. UMNO Barisan Nasional yang mengharapkan agar ini MIC dapat mempengaruhi pengundi di kalangan keturunan India pun tak tercapai.
Kerana pilihan lepas dia seorang aja yang menang. Sebab itu Datuk Seri Zahid Hamidin dia kata kalau begitu keadaannya kita juga mungkin lantik daripada Makam Sakti. Dan dari segi Parti Keadilan dia ada perjanjian dengan DAP. So DAP mempunyai pengaruh di kalangan bukan Melayu. Dan ahli-ahli dalam PKR juga bukannya hanya pasal Melayu. Ada India, ada ini keturunan Cina. Dan saya tahu keadaannya. Tetapi ini tidak membawa keberuntungan untuk warga bangsa. Saya tak mau bercakap soal politik yang bersikap chauvinis. Tetapi dalam apa keadaan pun kita mengharapkan, kita berlapang dada bahawa kita akan sentiasa menghormati aroma demokrasi. Dalam demokrasi yang majoriti harus memimpin yang minoriti. So apa yang ada hari ini kita tengoklah sehingga pilihan raya akan datang. Sebab itu saya tengok keadaan, terus terang saya katakan, apa yang dilontarkan oleh PAS untuk mengharapkan UMNO menyokong calon-calon PAS nanti itu, bagi saya satu benda yang agak you are dreaming. You are plucking something from the sky. Anda mencuba memetik sesuatu di langit yang membiru. Jadi kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.